It's showtime. Welcome to the real world. Why so serious? Again on the track. Alrighty then. I'm ready for my close-up. Alright. Jujurnya bila saya fikir balik, sebenarnya saya minat dari hospitality, bukan orang kata pasal hotel, tapi hospitality, orang kata jumpa orang ni memang saya minat sebenarnya. Okay. Cuma duduk kitchen tak jumpa orang lah. Chef saya pernah marah tau. Kau buat apa sibuk-sibuk kat depan? You are now listening to Big Ed's Big Story Podcast. Hai guys, bertemu lagi kita dalam Big Story Podcast, episod yang ke-7. Dan setiap minggu kita akan bawakan tetamu-tetamu yang menarik untuk kita berkongsi cerita. Dan hopefully siapa yang menonton di YouTube ataupun mendengar di Spotify dapat bawa sikit pelajaran dan manfaat daripada perkongsian yang ada di Big Story Podcast. Dan minggu ini kita ada tetamu istimewa. Selalunya kita tengok dia buat live di Facebook, jual ikan Alright. makan makanan segar, seafood segar, dan buat konten memasak juga. Tapi kali ni kita biar dia duduk, relax, kita nak sembang bab lain. Kebolehan tetamu kita pada hari ini yang agak menarik, dan aku percaya tamu kita pada hari ini juga adalah salah seorang usahawan yang pada aku kental menghadapi pelbagai dugaan, terutama waktu pandemik ni. Kita dengar sama-sama cerita daripada tetamu kita, Pali. Alright. Okay guys. Okay, thank you Abang Adam. Okay, Assalamualaikum semua. Kita kenal-kenal diri dulu kan. Boleh. Okay. Ceritakan background daripada kecil sampai sekolah, kat mana, semua supaya kita. Tapi sebelum tu kita ucapkan terima kasih lah kepada Big Ed sudi menjemput aku untuk ke sini. Alright. So nama aku, nama penuhnya adalah Zulfazli bin Muhammad Tahir. Alright. So mostly memang kita orang family memang semua lahir kat KL. Tapi orang panggil Opa. Jangan. Takut nanti orang muntah lah. Nanti kita akan ada sebab kenapa orang panggil dia Opa. Nanti lepas ni korang akan tahu. Alright. Okay, so mostly orang panggil aku dekat orang kata budak buat time sekolah ni, orang panggil aku Pali lah. Okay. Keluarga dan kawan-kawan yang lain panggil Zul. Alright. Oh, okay. Aku tak tahu. Sama ni memang tak pernah tahu kan. Okay. So mostly kita punya family memang semua kat KL. Kita orang ada 5 adik-beradik dan aku yang keempat. 5 adik-beradik dan aku yang keempat. Okay. So aku ada Asal memang semua KL. Asal memang lahir kat KL lah. Kalau ikutkan ayah adalah orang Ipoh. Orang Perak lah. Tapi memang dia pun dah lama merantau. Memang mostly semua memang kat KL. So memang mak orang KL, orang Gombak lah senang cerita. Okay. So memang kita orang besar semua, family besar dekat KL. Itu saja. So kita orang ada seorang perempuan, kakak yang pertama, dan yang lain semua lelaki lah. Last kali? Last kali lelaki, adik. Okay. Kita orang 2 orang je yang belum kahwin, yang lain semua dah kahwin. Yang last tu dah masih belajar lagi ke? Sekarang dia kerja Grab je. Orang buat Grab je lah. Alright. Okay. So itu intro. Sekolah di mana? Sekolah. Okay, untuk sekolah rendah, aku sekolah rendah kat Siptaling. Okay, sekarang ni pun menetap kat Siptaling. So memang sekolah pun area Siptaling. Sekolah menengah dekat SMK Sri Sarjana. Dekat juga, dekat dengan masjid Siptaling. Yang kluster hari tu kan. So dekat-dekat dengan situ juga. Dan selepas sekolah menengah aku masuk college. Aku masuk under PTPL lah. PTPL mana? Dekat Shah Alam. PTPL Shah Alam. Okay. Itu sebelum tubuhnya MSU. Waktu zaman 2012. So selepas MSU dah naik, so mostly orang PTPL akan masuk ke dalam MSU lah. Kenapa? Sebab not sure, tapi sebab owner yang sama. So sebab dulu college tu dia bercampur. Dia macam satu lot kedai, satu kawasan lot kedai. MSU dengan PTPL adalah sekali. Okay. Sementara nak tunggu bangunan yang baru yang kita nampak dekat section 13 sekarang ni untuk siap tu. So MSU
bergabung dengan Kira PTPL. kau tak sempat masuk MSU lah. Tak sempat lah. Kau masih zaman PTPL lah. Masih sama PTPL lagi. Okay. Alright, so ikutkan aku Belajar ada apa tu? diploma culinary. Diploma culinary. Culinary art. Ikutkan lah dulu. Patutnya jadi chef lah. Sepatutnya. Apa tu? Apa jadi? Aku jadi chef kepada orang tua aku je lah sekarang. Okay. Tapi ada jugalah pengalaman sebelum ni kita bekerja dekat dalam perhotelan, tapi tak lama lah. So itu dalam. Tapi minat ke tak minat? Itulah kadang aku fikir juga tau kenapa aku masuk dekat dalam bidang masak ni. Sebab sebenarnya ikut pada orang tua sebenarnya dulu ni. Diorang yang suruh masuk? Ikut kan. Memang aku minat masak. Oh, minat lah. Memang minat masak. Kalau minat tapi tak apalah. waktu tu tak terfikir pun benda ni nak jadikan kerjaya. So mungkin atas dorongan orang tua. So kata belajar je lah memasak ni. Kalau nak ikutkan dulu sebelum aku belajar college, mak aku jenis suka gotong royong tau. Macam tempat Siptaling ni ada komuniti Melayu dekat-dekat dengan surau tu. So mostly buat kenduri dekat surau tu. So kebanyakan mak kau jadi captain kat situ? Bukan captain lah, tapi orang kata dia dia bergotong royong. Dia kalau kenduri ni ada seorang makcik dia captain betul? lah. Kira nak potong bawang banyak mana semua kata cakap, "Jah, yang ni banyak mana nak potong ni?" Dia potong macam ni macam ni. Tu kejap lagi orang ni tanya, "Jah, ni dah okey belum? Dah boleh angkat ke belum?" Dia akan tanya satu orang makcik. Walaupun tak ada siapa lantik dia, tapi dia obviously dia kepala kat situ. So mak kau macam tu? Tapi tu bukanlah. Bukan mak aku lah. Bukan captain lah. Bukan captain. Tapi mostlynya kalau ikutkan aku daripada dulu memang suka mengempek dengan mak aku. Kau di kalangan makcik-makcik bawang tu tiba-tiba ada kau seorang. Lebih kurang macam tu. Lebih kurang macam tu. Tapi cakap bagus. Dia orang panggil mak kau apa? Makcik Ruby. Makcik Ruby. Bagus anak Makcik Ruby ni. Betul. Rajin ke dapur. Kan? Betul. Kalau nak cari tak susah. Cari je kat dapur. Waktu dulu lah. Kecil-kecil sebelum belajar, sebelum college ni kan. Department potong-potong tu tiba-tiba kau ada. Memang aku ada lah. Kalau di kalangan saudara-saudara, aku memang jenis macam tu. Memang suka masuk dapur. So kisahnya macam tu lah. Tapi dia ada politik juga kat dapur-dapur macam tu kan. Kita tak boleh, walaupun kita tahu, kita pandai, kita belajar diploma culinary, tapi kita tak boleh tunjuk hero sangat kan. Sebab apa yang kita belajar dengan orang kata tradisional tak boleh sama. Kita buat potong gaya-gaya macam chef. Tak boleh. Tunjuk skill kat makcik-makcik tu nanti pelik nama dia. Nanti merah mata makcik tu kan. Alamak, kau baru pegang pisau 2-3 hari nak ajar aku potong bawang kan. Diorang tak suka kan. Betul. So buat tak tahu je lah kan. Kena ikut flow lah kan. Betul. Aku tahu ada politik juga tu kat dapur-dapur macam tu kan. Itu biasalah. Jangan tunjuk macam kau power sangat tahu resepi kan. Dia orang dah ada dah resepi turun-temurun yang diorang guna, kita tak boleh nak hijack lah kan. Betul. Okay. So lepas belajar kerja macam mana? Kerja apa? Okay. So nak ikutkan cerita dia, waktu belajar kita ada praktikal. So waktu praktikal tu macam biasalah aku kena pergi hotel. Okay. So waktu pergi praktikal tu aku masuk hotel lah. First aku masuk hotel dekat, sebab untuk culinary ni dalam 5 tahun. So praktikal hampir belajar 5 tahun? Belajar 5 tahun. Diploma? Diploma. Lama 5 tahun. So untuk praktikal sahaja kemungkinan boleh dapat 3 ke 6 bulan untuk first sem. Okay. Belajar 5 tahun, praktikal 3 ke 6 bulan? 3 hingga ke 6 bulan. Aku nak ingat, bila kau cakap belajar 5 tahun tu aku ingatkan praktikal setahun. Logik juga. Tapi 2 kali. 2 kali. Jadi setahun jugalah. Kira consider setahun lah macam tu. Tapi tempat yang sama ke kena tukar tempat lain? Tukar tempat lain. Kena tukar tempat lain. Yes. So maknanya yang first practical aku hampir setahun dekat Seremban. Hotel Royal Bintang Seremban. Okay. Royal Bintang ke Royal Chulan? Sorry. Yang kat sini Royal Chulan. Kat sana Royal Bintang dekat Seremban. So aku hampir dekat sana dan setahun pindah kat sana. Okay. Yang waktu aku ingat kat situ, aku bawa motor skuter Ego yang aku belajar. Aku guna motor yang sama sebab kita bukan family yang senang. Daripada Shah Alam? Daripada KL lah, daripada rumah Siptaling. Okay. Pergi ulang alik ke Seremban. Itu waktu awal-awal lah. Tengok macam Setiap hari? Setiap hari. Naik Ego tu? Naik Ego kecil tu? So macam
macam mula macam gagah, tapi bila fikir lama-lama sebab lama kan praktikal, so aku macam ambil keputusan untuk pindah ke sana. So, berapa lama kau tahan pulang balik? Seminggu je. Seminggu lah. Seminggu sebab apa? Sebab orang kata waktu tu praktikal je lah. Praktikal ni senang cerita, kita ni macam kena bully lah selalu. So macam-macam kerja yang kita kena buat lah. Sebab dekat kitchen industrial kitchen ni kan, kitchen yang memang ataupun commercial kitchen macam hotel ni, selalunya exec chef ni dia memang garang. Betul. Dia maki-maki punya, sebab dia nak orang buat kerja dengan precise kan, tak ada kalau boleh zero mistake lah kan. Sebab setiap kesalahan dalam masakan tu nanti akan efek hasil akhir dia, dan dia tak boleh bawa keluar kitchen kan. Betul. So kau selalu kena maki lah. Tapi itu selalu kena maki tu tak ada. Tapi sebenarnya exec chef ni dia tak adalah selalu sangat dekat dalam kitchen. Sebab kalau yang siapa tak tahu, plan dia kan? Dia planning. Tapi dia ada pelbagai jugalah dia nak kena jaga. Bukan sahaja kitchen saja, tapi pelbagai apa-apa dia kena tanya dulu tapi kan? dia yang kena tanggung lah. Okay, bawah daripada exec tu dia ada pembantu dia lah. Okay, so dan setiap bawah pembantu tu, setiap kitchen tu dia ada pelbagai kategori. Macam contoh kitchen masakan Melayu, masakan Inggeris, masakan Cina. Contohlah sebagai contoh. So masing-masing adalah ketua masing-masing lah. So kebanyakannya semua ni masuk air sebenarnya. So hampir setahun kau praktikal kat situ, kau kena pindah-pindah kitchen ke? Yes, memang kena cuba semua. Sebab kau nak kena buat report. Kau kena buat report apa yang kau buat, apa yang kau dah belajar. Dalam daripada pengalaman kau kan, banyak-banyak kitchen ni pada Asian kitchen. Asian kitchen pun ada yang Chinese punya cuisine, ada punya Malay punya cuisine. So Western kitchen. Kitchen mana yang paling mencabar? Paling mencabar. Okay, bagi aku paling mencabar untuk Asian masakan Cina lah. Masakan Chinese. Kenapa? Chinese cuisine punya. Sebab untuk Chinese cuisine, dia bukan macam kita punya makanan tau. Kita Melayu maksudnya. Macam Melayu kita masak lemak, masak si lemak, apa tu, masak apa macam-macam lah. Untuk Chinese ni dia ada set dia. Okay. So contohlah, kita ambil contoh macam contoh kita ada event perkahwinan. Okay, perkahwinan ni lagi satu problem dia sebab dia keluar by cost by cost. So memang kena on time. Memang sangat-sangat long time. Tak boleh sediakan awal sangat. Yes, tak boleh lambat sangat. So kalau macam kita as a orang kata perkahwinan orang Melayu, kau hidang je semua, settle. Lepas tu kalau 7 set, okey lagi. 5 set. One time 13, 21 set kan? Selalunya atas daripada 10 lah selalunya. Kan 13 kan? Untuk Chinese 13 tu selalu. So itu dari segi dia punya cabaran dia untuk masakan Asian cuisine lah. Yang paling best bagi saya masakan barat lah sebenarnya. Sebab kat situ kita boleh jumpa pelbagai orang kata bahan-bahan yang rare. Yang kita tak mampu nak beli, kat situ kita boleh cuba. So itu dia punya bestnya lah kat kitchen. Cuba tu maksudnya kau curi-curi makan ke apa? Kita nak cakap curi dosa pula kan. Kita cuba sebelum kita keluarkan makanan tu daripada orang, maknanya kita lah orang yang pertama mencuba dan mencari bahan-bahan yang sesuai lah. So itu yang seronok dia. Okay, itu kira pengalaman kerja yang pertama. Betul. Lepas tu praktikal kali kedua? Lepas praktikal kita sambung balik study. Okay, so second practical kita loncat terus. Yang ni saya terus sebab tu dah nak habis, itu dah hujung sem lah. Maknanya kita dah boleh start terus kerja. So saya ambil keputusan untuk pindah balik ke KL. Hotel tersebut nama dia apa saya lupa dah. Tapi dia betul-betul dekat KL Tower. Dia dekat belakang Sharila. Okay. So itu adalah first last practical dan first pekerjaan saya dekat hotel yang sama. Istana bukan istana? Bukan. Bukan istana. Saya dah lupa dah. Lupa. Sekarang hotelnya lagi lah. Hotel dah ada Regency kot. Pacific Regency. Okay. Pacific Regency yang high ada tu. Yang ada pernah setiap kali kalau ada penerjun apa orang kata penerjun bebas daripada KL Tower, masuk ke pool dekat atas tu. Okay. Aku tak tahu lah. Memang banyak event kat situ. Yang diorang panggil apa? Penerjun terjun tu kan. So diorang masuk sebab kat hotel tu atas tu ada outdoor pool. Dekat atas bangunan sekali.
So dia pangkah kat pool tu lah. Yes. So maknanya dia terus daripada KL Tower, dia terus terjun masuk dekat dalam pool. So waktu tu memang event memang kau-kau lah, memang nice gila, dan hotel tu memang sangat-sangat tip-top waktu tu. Tak ada kerja Tak apa, nanti diorang boleh check dekat YouTube, memang ada banyak. So itu last practical, dan itu adalah first kejaya selepas practical. Okay, berbanding dengan hotel yang first tu dengan hotel yang kedua ni, kau kerja, mana lagi best? Mana best Dia dari segi best tu, okay, saya ambil persepsi dari segi persekitaran lah. Saya lebih prefer pergi ke hotel dekat Seremban lah. Sebab apa dekat sana, walaupun kerja masih sama sebenarnya, tapi surrounding tu, macam kat Seremban, saya rasa dari segi makanan, benda semua murah-murah. Nak hidup pun rumah sewa. Di luar tempat kerja lah maksudnya. So maknanya nak survive kat situ agak berbaloi lah. Walaupun waktu tu saya practical waktu tu ada juga commission allowance, allowance, tapi mampu menampung duit sewa rumah, duit makan. So itu dia punya pro and cons dia lah, antara KL dengan luar daripada KL. Lepas tu habis practical dekat hotel ni, dekat KL ni, tak kerja terus kat situ? Tak boleh? Yes, memang terus kerja lah. Itu yang first kerja dekat situ, first kerjaya. Lepas dah habis practical memang berapa lama kerja tu? Ikutkan Pacific, saya kerja dalam 3 tahun. Sebab saya ada tukar 2 department. Selain daripada kitchen, saya terus masuk ke bahagian stock. Maknanya kerja office. Itu downgrade ke upgrade? Saya ada cerita juga downgrade tu. Kau ada buat hal kat kitchen ke? Tak. Okay. So untuk downgrade tu, dia cerita dia macam ni. Sebagai orang tahu, kejaya chef ni, pendek kata, kita kerja, orang cuti. Kita kerja, orang cuti, okay. Orang cuti, kita kerja. Okay. Okay, paling kisah dia adalah kenapa saya berhenti daripada chef ni setelah 3 tahun. Sebabnya saya tak sempat jumpa arwah saya punya atuk. Sebab waktu tu raya dan saya sibuk nak bekerja. Raya kau kena kerja. So itu maksud saya. Orang lain cuti tapi kita terpaksa kerja. So satu raya tahap orang datang hotel ramai. Yes, ada. Ada orang beraya di hotel? Ada. Walaupun mostly foreigner, tapi untuk local, mostly yang saya pernah tanya, sebab selalu kalau kita hantar makanan, kita akan try to, orang kata, communication dengan ni lah, orang kata so yang kebanyakan saya pernah tanya adalah orang-orang yang tak ada kampung. Betul dia pergi hotel. So memang dia spend time dengan family. Tapi makanan raya lah. Makanan raya. So mostly memang raya. Menu raya lah. Betul. Macam so dia rasa lah beraya tu. Betul. Di bilik hotel. Atau di restoran. Yang mana? Sorry. Dia orang makan tu dekat bilik dia ke dihantar ataupun makan di restoran hotel? Restoran lah. Sebab ni sebelum COVID. Ni sebelum COVID. Dulu memang hotel lah. makan macam kita makan buffet. Ada orang lain yang tak ada kampung juga. Ada orang lain ada kampung juga. So makan sama-sama. So rasa macam raya lah. So apa yang nak raya kat hotel lah? So mungkin boleh lah. Sebab apa yang kita nampak sekarang ni, baru nampak trend untuk beraya dekat hotel sebab COVID ni. Tapi sebenarnya trend tu dah lama. Tapi cuma dulu tak ditekankan sebab yelah semua mostly adalah orang yang balik kampung. Tapi sekarang ni mostly yang tak boleh balik kampung semua buat trend untuk beraya dekat hotel lah sekarang ni. Mungkin aku nak try jugalah kan. Tapi itulah kena pilih tahun bila tu. Kena maki kat bapak tak balik kampung kan. Itu yang saya ingat sebelum arwah atuk saya meninggal tu, pagi raya tu. Memang raya pertama. Tersempat bangun sebab shift masuk pukul 11 pagi. So pagi tu sempat lah kita beraya, salam-salam apa semua. Tapi terus pakai baju, tak ada baju raya time tu. Maknanya terus kau kerja-kerja lah. Baju kerja lah. Tak ada lah. So waktu tu pun darah muda, kita pun nak cari duit. Sebab waktu raya ataupun waktu perayaan ni, kita punya income lebih tinggi. Triple lah. Orang dia bagi triple payment. Lepas tu lagi satu, orang kata bagi tips dah. Kebanyakan ada bagi duit raya. Kesian budak ni. So macam tu, sedih muka dia tak boleh raya. Kena masak rendang untuk aku. Bagi lebih lah. So that's why waktu
public holiday ni kita orang yang muda-muda ni ambil peluang untuk dapat duit tambahan kan. Tapi di kalangan keluarga kau dipandang sebagai orang yang mementingkan wang lah. Memilih wang daripada keluarga lah. Ada kita nak katakan ada juga yang kata macam tu, tapi kita orang macam ambil benda tu bukan sebagai serius lah. Maknanya keluarga kita orang ni memang walaupun keluarga besar, semua kita boleh orang kata masuk ayah senang cerita. Tapi orang mesti ada cakap macam takkanlah sibuk sangat kerja cari duit sampai tak boleh nak beraya dengan family. Tapi tu orang tua lah selalunya. Itu selalu orang tua lah. Itu arwah atuk kau tu meninggal pagi raya? Tak silap dia tengah hari ke ataupun petang. Hari raya pertama. Tapi ni bukan atuk yang dekat lah. Kira orang kata atuk yang rapat. Nak ikutkan dia adalah ayah kepada Didi Alias. Okey. Tapi kira kau saudara yang Didi Alias lah? Ya. Cikir. Nak juga okay. So cumanya kita orang rapat. So mostly sebab kita orang memang raya, memang kita akan jumpa. Okay. Memang tak pernah miss untuk tak jumpa. Yelah kalau kematian kan, takkan tak boleh cakap Syah saya ada kematian atuk, saya nak balik kampung. Memang tak boleh. Benda tu boleh. Boleh ha. Cuma benda tu menjadi satu orang kata tanda yang paling besar sekali. Sebab ikutkan sebelum-sebelum ni ada je pelbagai tanda macam saya tak boleh join event, macam keluarga tengah buat apa orang kata balik mana ada dia masak itu je kan? Bila balik mesti orang mak cerita macam tu je. So macam agak terkilan lah juga benda-benda macam tu. Sebab mostly kita orang family ni jenis yang suka gather. Mostly ni kita orang family yang besar ni memang cari sebab untuk buat kenduri kan. Aku tahu family yang macam tu. Kucing lahirkan kucing lahirkan anak pun dia buat kenduri. So jenis yang keluarga besar memang macam tu. So memang kalau tak tunjuk muka tu memang tak sah, tak boleh lah. Family kau pun susah lah nak merasa masakan kau sebagai chef. Dah kalau setiap kali family gathering kau tak ada kan? Tapi sebenarnya saya paling malas kalau nak family nak suruh masak. Tapi aku memang jumpa ramai chef macam tu. Dia dah masak kat tempat kerja dia. Bila dia balik rumah dia malas nak pergi dapur. Malas. Betul. Itu saya setuju. Macam orang lain takkan dapat benefit daripada skill chef dia tu. Sebab kat rumah dia malas nak masak. Dia dah jemur lah. Betul. Kecuali kalau saya betul-betul time tu free, offer diri. Kebanyakan memang benda tu last minute okay, jom aku masak. Macam hari ni kerja-kerja kan. Tapi kalau masak pun bahaya juga kali. Kalau katakan kau masak rendang, betul makan. Ni siapa masak ni? Ni Pak Ali masak. Chef masak tak sedap. Mak masak lagi sedap, chef masak tak sedap pun. Tapi alhamdulillah tak pernah lah. Tak pernah. Masak sedap lah. Yang sebab diorang kata janji benda tu free dan masak settle lah. Tapi kau tak tahu juga ada satu WhatsApp group family kau yang kau tak ada dalam tu. Mungkin lah. Dia cakap tu Allah kata kerja Pacific Regency lah apalah kan. Masak rendang pun macam. Tapi insyaAllah benda tu tak berlaku. Tak ada. Benda tu tak berlaku. Okay, lepas kerja yang tu ada kerja lain lagi? Okay, so kitchen dalam 3 tahun. So saya tukar department. Sebab saya try untuk fikir macam mana saya nak Sabtu Ahad tu mesti kena cuti. Okay. So kerja nak kena office lah. Cuti. So saya pindah ke department jaga stok. Okay. So satu Ahad cuti lah ke rotate? Satu Ahad cuti. Sebab memang stok Isnin sampai Jumaat je. Memang office hour lah. Memang sedap pukul 10 balik pukul 5. Okay, layan lah. Dia masih kerja hotel. Tapi masih ada kerja hotel yang lah. sama kan? Hotel yang sama. Okay. Sebab dah kenal orang HR semua kan. Masa kau nak keluar dari kitchen tu ada chef-chef kata, Padi tak payah, kau dah okay dah kat sini. Kau dah masak okay kat sini kat dalam kitchen, tak payah masuk office. Tak best tu office. Ada yang tu ke macam bagus? Mungkin lah yang tu lah saya rasa. Bagus, baik kau berambus daripada kitchen aku gitu. Sebab mungkin kitchen pun terlalu ramai. Sebab kitchen dekat Pacific Hotel dia tak terlalu besar. Sebab dia hotel, bilik dia pun saya rasa tak banyak sangat untuk hotel tu. So mungkin kat situ pun dah terlalu pack. So tak ada masalah. Sebab sebab saya buat permohonan tu pun sekejap je. So boleh approve. So consider benda tu dah win-win lah antara. Mungkin chef tu pun cakap dengan orang office ke, tak apa kau ambil budak ni semang kitchen aku. Mungkin lah. Dan lagi satu benda tu dia banyak budak praktikal masuk kat situ. So dah tak perlu dengan kau lagi betul ada buat praktikal masuk lagi kan. So better dia kata okay lah pergilah kan.
So memang permohonan waktu tu memang sangat senang. Dia tak bahaya kan kalau kitchen yang ramai. Betul. Yelah dia mesti ada kuota dia berapa. Betul? Dalam ruang yang berapa kena ada berapa orang je bekerja sebab dalam tu. Tak perlu pun buat ramai-ramai pun. Berselisih lagi buat benda panas lah apa semua kan. Aku agak je lah. Tapi setakat ni tak ada orang kata benda-benda yang di luar jangkaan berlaku lah. Sepanjang saya dekat dalam kitchen tu memang tak pernah lah. So Alhamdulillah semua selamat, tak ada melecur, tak ada apa. Semua settle. Lepas tu kerja di office tu berapa lama? Kerja di office 2 tahun saja kot saya bertahan. 2 tahun. Kemungkinan tu faktor gaji jugalah. Sebab gaji pun diturunkan sedikit daripada gaji chef. Sebab gaji chef tu bila kita campur pointer, tercampur tips. So pointer tu apa? Pointer tu dia macam setiap bulan, saya pun agak lupa juga. Tapi setiap bulan ataupun setiap tahun, saya pun lupa cara kiraan dia. Dia adalah tambahan kepada pembayaran. Contohlah dari segi servis, berapa ramai packs masuk untuk dalam 1 bulan tu. So bila lagi ramai packs masuk, lagi tinggi komisen kita boleh dapat. Contohlah pointer untuk bulan 5 bulan lepas, contoh pointer dia dalam 2 pointer. Okay, so maknanya 1 pointer contoh RM500. So untuk bulan 5 hari tu kan ada 2 pointer. So saya akan dapat tambahan 1,000 pointer, RM1,000 on top of gaji. So macam tu, itu konsep dia. Saya rasa kalau salah bagi info saya minta maaf, tapi itu yang saya ingat lah. Semua satu kitchen dapat lah, maksudnya dia assistant ke apa ke semua dapat. Kitchen dengan tak silap saya kitchen, waiter? Budak waiters. Waiter dapat ke? Dia berkaitan dengan F&B saya rasa, tak silap saya. Dengan last kali adalah housekeeping, tak silap saya. Sebab benda tu yang dekat dengan klien. Maksudnya bila orang datang, dia translate daripada servis kita yang bagus ataupun masakan kita yang bagus lah. Orang datang lagi kan. So lagi aku tahu benda tu ada wujud dalam penggajian orang di hotel lah. Tapi itu dulu, tak tahu sekarang masih lagi dibuat atau tak. Tapi saya dengar. Tapi kau minat tak hospitality ni? Hotel dan hospitality. Sejujurnya bila saya fikir balik, sebenarnya saya minat dari hospitality, bukan orang kata pasal hotel, tapi hospitality orang kata jumpa orang ni memang saya minat sebenarnya. Cuma duduk kitchen tak jumpa orang lah. Chef saya pernah marah tau. Kau buat apa sibuk-sibuk kat depan? Sebab saya suka jumpa orang, saya nak tanya masakan apa semua. Sebenarnya benda tu tak elok jugalah, sebab dia ada head yang akan pergi buat benda tu sebenarnya. Bukan kerja kau lah. Tapi aku yang sibuk. So aku pernah kena marah tentang tu. Kita dah cerita pasal background tetamu kita, Pali. So kita akan sambung lagi. Kita nak tanya juga apa bisnes yang dia buat selepas daripada dia bekerja di hotel sebagai chef dan kemudiannya di office, masih lagi dalam industri hotel dan hospitality. Dia satu bisnes yang aku minat tengok dia buat bisnes ni. Kita jumpa di bahagian yang kedua, episod ke-7 selepas ni. You are now listening to Big Ads, Big Story Podcast.